Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang saya share ada lagi kan? Boleh nampak lagi kan? Boleh nampak, boleh. Okey. So, okey, suara ke apa jelas ke? Memang tak ada yang tersangkut ke? Boleh Okey. Sangat jelas. Okey. So, hari ni kita akan tengok beberapa formula. Tadi kita dah tengok beberapa simple equation. Iaitu ada hydraulic radius, ada float number, ada Reynolds number dan sebagainya. So kita sambung lagi dengan beberapa formula untuk mencari had laju pula. Kenapa kita nak belajar tentang had laju, tentang belajar kadar alir dan sebagainya. Okey, akan ada dua formula yang akan saya tunjukkan. Satu adalah Cik Z formula. Cik Z ni orang Kelantan ni rasanya ni. Tak ada, dia sebenarnya orang Perancis. Okay. Dia adalah cheesy formula dan juga satu lagi adalah Manning formula, equation. Kita pergi satu-satu dulu. Okay, cheesy formula. So, uniform flow can occur in long straight runs of constant slope and constant channel cross section. The water depth is constant at y equal y0. So maksudnya y0 ni ketinggian air dalam saliran awak. And the velocity is constant at v equal v0. Okay, the slope b s0 equal to tangent theta. Okay, and theta is the angle the bottom makes with the horizontal. Okay, maknanya yang bawah ni dengan horizontal plane. Considered positive for downhill flow. From Bernoulli equation, the head loss become this one. Okay, yang ini saya rasa awak pun boleh faham. Bernoulli equation, rumus dia adalah P over rho G plus V square over 2G plus Z. So yang ini adalah P2 over rho G, V2 square 2G, Z2 and HF, head of loss. So maknanya pressure adalah atmospheric pressure, velocity kita kata adalah equal. So jadi kita cancel out. Doktor tak share screen ke? Tak nampak. Oh, saya rasa share dah. Ada yang tak nampak ke? Ada. Okey, kalau itu saya Nampak. Okey, saya ni dulu. Saya stopkan dulu. Saya share baru. Okey, sekejap Takut dia dah lama tu dia ingat. Okay, saya share yang baharu. Okay, nampak ke? Mungkin saya seorang je kot, tak nampak. Sekejap saya keluar, saya masuk balik kata. Okay. So, keluar masuk balik sekejap. Yang lain okey? Saya dah matikan, saya share yang baru ni. Okey, doktor. Okey, nampak. Yang baru masuk tadi macam mana? Dah masuk ke? Ke dia tak payah? Sepatutnya saya terima tu, tapi okey, tak apalah, nanti dia berbunyi kalau dia masuk. Okey, tak nampak. Okey. So ini gambar rajah dan yang ini nota ni saya buat barulah. Maknanya yang awak download nanti awak tak dapat yang ini. So kalau nak snap yang ini bolehlah nak print screen yang ini. So jadi awak kena imagine kita ada satu aliran seperti ini dengan slope theta. Awak pun faham kita open channel ni dia adalah gravity driven. So dengan beranggapan ni point 1 dan ini point 2. So maksudnya ni Z1, ini Z2. So jadi kita boleh faham bahawa tangent sama juga dengan Y over L. Oleh itu Y sama dengan Z1 tolak Z2. So yang ini yang saya rasa awak boleh faham. Jadi losses sama juga dengan Z1 tolak Z2. Ini yang kita dapat. Kemudian tangent sama dengan Y over X. So jadi Y over X ni, X yang dekat bawah kita bawa ke sebelah, dia jadi tangent theta X sama juga dengan S0 L. So jadi kita boleh tulis HF sama dengan Z1 tolak Z2 dan equal dengan S0 L. Okay, yang ini saya rasa awak boleh gerak sikit lah. Maknanya idea awak tentang Bernoulli equation dan kita boleh selesaikan. Okay. Kemudian kita kata daripada fluid mekanik 1 kita dah belajar losses, major loss lah.
Major loss boleh dikira dengan F of L over D V square over 2G. Jadi kita menggunakan rumus ini, kita boleh rearrange rumus tersebut menjadi, okey, kita ni dah. Jadi apa yang dibuat di sini ialah nilai HF ni kita masukkan nilai S0 L ni kat sini. Okey. Dan kita masukkan nilai velocity sama dengan V0. Okey, sebab apa? Daripada keterangan yang atas dia kata velocity is constant equal to V0. Jadi apa yang kita masukkan? Kita masukkan V ni dengan V0 dan kita masukkan HF ni dengan S0L. And then kita rearrange equation ini, kita boleh tulis sebagai ini. V0 sama dengan 8G over F kuasa setengah, RH kuasa setengah dan S0 kuasa setengah. Okey, yang RH ni datang daripada mana? RH ni datang daripada D ni. D ni kita tukar kepada hydraulic diameter. And then kita tahu bahawa satu hydraulic diameter sama dengan 4 hydraulic radius. So awak gantikan D dengan hydraulic radius. Okay, ni saya tulis lah takut awak terkeliru. So D tu, so D, so awak samakan dengan hydraulic diameter sama juga kan dengan 4 hydraulic radius. So yang ni awak masukkan dekat D. So insyaAllah awak boleh dapat apa nama tu, nilai tersebut. So awak boleh dapat nilai ini. So apabila dapat nilai ini, apa yang Cezi terangkan, Cezi mengatakan bahawa RH akan memberi nilai apa nama tu, hydraulic radius, dan S0 di sini akan memberi nilai slope. Tetapi nilai 8G over F sebenarnya adalah constant. Oleh itu Cezi mengatakan bahawa dia prefer untuk instead of kita kira panjang-panjang ni 8G over F dan sebagainya, dia akan constantkan nilai ini menjadi sebutan C. Can be denoted by C. Kerana nama dia bermula dengan C lah. Okay, oleh itu kita kata kita boleh tulis sebagai V0 sama juga dengan C darab RH S0 kuasa setengah. Okay, C ni dari mana kita dapat? C ni sama ada kita mengira menggunakan rumus ini atau C ini kita dapat daripada table. So table tu saya tak tunjukkan kat sini. Kerana apa? Kerana Cezi formula ni kurang popular. Dia ada satu lagi equation nama Manning equation yang lebih popular. Jadi saya tak carikan C ni. Dalam silibus kita pun kita akan fokus kepada Manning equation. Okay, cuma sama ada kita boleh dapatkan nilai F dan gantikan dengan C dan kita boleh kira sebagai C, atau C ini kita boleh dapatkan daripada table. Selalunya penggunaan table ni lebih kepada saliran yang lebih besar. Contohnya kita nak buat saliran sungai, parit ataupun saliran konkrit yang kasar dan sebagainya. Kerana di dalam Moody chart nilai F ini terhad kepada nilai yang kecil. Jadi kita kata kalau nilai yang besar kita kena buat experimental work untuk mendapatkan nilai C. Okey, so kemudian kita kata tadi kita dah dapat nilai V. Macam mana kita nak kira kadar alir? Kita stick kepada rumus asal yang pernah kita belajar di Fluid Mechanics 1, iaitu Q sama dengan AV. Jadi V kita telah ketahui C RH S0 kuasa setengah. Oleh itu kita gantikan aja nilai V di sini dengan nilai ini. So ini adalah rumus untuk mengira kadar alir yang berlaku di dalam open channel dengan menggunakan idea Cezi formula. Okay, kerana apa? Kerana kita perlu mengira apakah resisten yang berlaku pada saliran tersebut. Kerana kita faham kalau resisten tinggi, tentulah kita kata air akan bergerak perlahan. Dalam masa yang sama kita kata akan mengurangkan kadar alir yang lalu di dalam sesuatu saliran. Okay, Cezi formula dia developed by the French engineers Antoine Cezi in conjunction with his experiment on the Seine River and the Core Pellet Canal in 1796.
Okay, so nilai C di sini dia adalah satu koefisien yang diperkenalkan oleh Chesy. Okay, dia berubah daripada 60 kaki sehinggalah yang besar kira-kira 160 kaki. So itu sebab saya kata ada ketika kita perlu untuk mendapatkan nilai C tersebut daripada tabel. Okay. Okay, kemudian kita tengok beberapa contoh, satu contoh pengiraan iaitu apa nama tu? Contohnya kita ada a straight rectangular channel 6 feet wide, 3 feet deep, length on slope of 2 degree. The friction factor is 0.022. So soalan ni agak straightforward. Dia beri awak nilai F friction factor. So kita boleh masukkan di F, awak boleh dapat satu nilai. Dan kita boleh kira hydraulic radius dengan mengambil kira bahawa air hanya bergerak sekitar 6 meter lebar dan 3 kaki dalam. So 6 darab 3, 18. Weighted parameter 3/6/3. So kita boleh dapat hydraulic radius dia adalah 1.5 kaki. So tangent 2 darjah. So kita kira lah 2 darjah ni, tekan kalkulator tangent berapa. So memadai untuk kita menggunakan nilai tersebut. So kita masukkan semua sekali, kita dapati bahawa kadar alir yang berlaku di sungai tersebut ialah 450 kaki padu per second. Okay. Cuma saya dalam buku masih lagi kadang-kadang ada dalam soalan test dan juga final kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan SI unit. Tetapi di dalam contoh kadang-kadang saya ambil je daripada buku teks yang menggunakan kaki kerana saya rasa at least awak mungkin dah familiar lah sebab awak dah ada pengalaman kerja. Tapi kalau untuk yang pelajar fresh graduate tu, kami akan maksudnya membawa maksud bahawa sekarang pun pengiraan masih lagi menggunakan kaki. Terutamanya contoh kalau kita nak beli rumah, kita nak beli apa nama tu, bukaan rumah masih lagi cakap 24 kaki dan sebagainya. So maknanya bezanya yang utama yang awak kena alert dalam penggunaan kaki ni ataupun British unit. SI unit adalah meter, British unit adalah kaki. Yang awak kena alert ialah dalam pengiraan gravity awak kena ubah. Awak tak boleh nak guna 9.81 lagi kerana 9.81 tu unit dia adalah meter per second. So awak perlu guna 32.2 kaki per second. So beza dia di sini sahaja. Gravity untuk British unit adalah 32.2. So kalau awak menggunakan SI unit, awak hanya masukkan saja seperti biasa nilai tersebut. Kerana unit dia akan maintain, dia boleh untuk kedua-dua keadaan, cuma nilai gravity yang awak kena alert. Okey, so kemudian saya nak terangkan Manning equation sebenarnya, satu lagi. Tetapi sebelum itu saya nak terangkan untuk slope. Untuk slope ini kita boleh express dengan pelbagai cara. Pertama yang common di dalam fluid 1 dan fluid 2 dalam bentuk angle lah, degree. So satu angle, 1 degree, 2 degree dan sebagainya. Atau bentuk percentage atau bentuk fraction. Dan selalunya kita kata kalau kebanyakan engineer civil dia lebih suka untuk penggunaan 1 in 100 ni lah. Kerana dia akan reflect perkara seperti ini. So katakan awak ada parit macam gitu, so dia akan turun dan kalau kita comparekan dengan horizontal, dia ada certain angle. So air akan mengalir lah macam gitu. Air akan mengalir. Ya. So air akan mengalir. Selalunya yang dikatakan 1 in 100 tu ialah untuk setiap 100 meter panjang. Okay, kita katakan bahawa ada penurunan sebanyak 1 meter. Okay, so yang itu yang dikatakan 1 in 100. So jadi kerana apa? Kita kata agak sukar untuk kita nak mengukur angle ni kerana kalau kita pasang parit ke batu ke, kita kata angle kat sini kita tak boleh nak beri yang terlalu obvious. Kita tak boleh nak beri 30 darjah, 20 darjah. Okay, mungkin dia akan beri 0.3 degree contoh.
So jadi kita kata kontraktor nak buat 0.3 ni satu kerja, kerana mungkin dia pasang parit tu ternaik macam itu, berbeza. Tapi in conclusion dia kata dalam setiap 100 meter berlaku penurunan 1 meter. Okay, yang itulah. Okay. So yang itu antara perkongsian daripada tajuk ini. Okay, so kita pergi kepada Manning equation. So Manning equation caranya lebih kurang sama. Dia menggunakan idea macam cheesy juga. So dia akan kira menggunakan friction factor dan sebagainya. Cuma saya ringkaskan sahaja. Diringkaskan bahawa Manning equation boleh dikira, dia terbahagi kepada dua. Sekiranya awak nak guna SI unit atau awak nak guna English unit. Okay. So kalau SI unit, rumus dia menjadi 1.0 over N RH kuasa 2/3 S kuasa 1/2. Di mana V adalah velocity of channel dalam meter per second. N adalah channel surface roughness. So R adalah radius, hydraulic radius, dan S adalah slope. So kalau sekiranya pengiraan itu perlu dibuat dengan menggunakan kaki per second, so dia adalah British unit, English unit. So nombor akan berubah daripada 1.0 kepada 1.49. So 1.49 over N, RH dan S0. Okay, so rumus dia hampir sama, cuma awak kena alert bahawa untuk SI unit dia akan menjadi 1.0 over N. Okay. So nilai N adalah nilai kekasaran. So di mana nilai N kita nak dapat? Selalunya kalau standard subjek ni saya akan beri dalam soalan, awak tak perlu kira. Cuma sekiranya di dalam real application awak kena kira nilai N, so awak kena cari dengan table, kerana nilai N dicari dengan menggunakan experimental works. So kalau kat sini awak boleh tengok, kita mungkin ada yang agak common, glass, copper, so mungkin kita akan ada steel dan sebagainya, tetapi dia akan lebih besar, dia akan masuk kepada unfinished concrete, spiral steel pipe, dia akan masuk smooth earth, dia akan masuk corrugated metal, storm drain, dan akhirnya ada natural channel with tall grasses and reeds dan sebagainya. So jadi kita kata dia penggunaan dia tidak terhad kepada pipe yang dibuat di dalam kilang. Dia juga boleh digunakan untuk mengira hal laju, aliran di dalam natural flow, maksudnya di dalam sungai dan sebagainya. Cuma nilai ini perlu disesuaikan dengan experimental works. Okay, untuk silibus kita, sama ada saya akan beri table ini di dalam soalan, dalam appendix, ataupun saya akan nyatakan dalam soalan. Okey, kemudian kita akan pergi kepada kita akan pergi kepada pengiraan kadar alir. So kadar alir sama dengan Q sama dengan AV. So V kita dah tahu, so kita darabkan sahaja dengan nilai A. So Q unit dia masih lagi kekal, meter padu per second, dan sekiranya aliran itu adalah uniform flow, so kebanyakannya kita akan anggap dia adalah uniform flow lah. So kita boleh nyatakan juga Q sebagai normal discharge. Cuma ada sebilangan engineer, terutamanya daripada civil engineer dan sebagainya, mereka lebih suka untuk rearrange equation ini menjadi ini. Instead of dia pakai Q sama dengan AV sama dengan 1.0 N AR H kuasa 2/3 S kuasa 1/2, mereka lebih gemar untuk menulis equation tersebut sebagai ini. Kerana apa? Equation ini lebih kepada equation yang kita kata terlalu basic, berdasarkan rumus continuity equation untuk kita keluarkan equation. Tetapi rumus ini kita kata kita akan dapat lihat bahawa AR ni adalah left hand side equation is based on channel geometry. Maksudnya AR ni dia lebih kepada bentuk channel tersebut. Cross sectionnya berapa, hydraulic diameternya berapa dan sebagainya. Maksudnya sesuatu yang kita boleh control in term of bentuk parit tersebut. Tetapi right hand side equation is based on flow properties. Tetapi right hand side ni dia akan lebih menunjukkan tentang
flow properties. Maksudnya flow tu akan jadi laju ke, perlahan ke, turbulent ke, tak turbulent dan sebagainya. Kerana N adalah kekasaran, maksudnya kalau parit awak kasar, mungkin had laju akan kurang sedikit. Kadar alir mungkin air cetek, jadi kadar alir kecil, dan juga S adalah slope. So maksudnya kalau slope awak tinggi, mungkin 4 darjah, so air mungkin walaupun cetek akan bergerak dengan laju. Jadi maksudnya NQS ni akan lebih kepada flow properties. Okay. So kedua-duanya adalah sama. Ada ketika mungkin mudah kita menyelesaikan masalah dengan rumus ini sahaja. Ada ketika mungkin kita terpaksa menggunakan rumus ini kerana mungkin kita nak cari hanya nilai Q. So kita tengok beberapa contoh mudah. So ini adalah contohnya kalau kita ada parit, kita ada saliran bulat tetapi air ada separuh. So kita kata determine normal discharge for 200 mm inside diameter. Common clay drainage tile running half full if the slope drop 1 meter over 1000 meter. So maknanya kadar alir kita boleh gunakan dengan rumus ini. Kemudian diberi dalam soalan ataupun daripada table mungkin kita boleh dapatkan nilai N adalah 0.013. So first kita cari dulu nilai A. So nilai A di sini lebih kepada cross sectional air di sini. Okay. Wetted parameter juga adalah wetted parameter kawasan yang dibasahi oleh cecair sahaja. Okay, jadi kita dapat A adalah 0.0157, wetted parameter 0.3142 dan kita boleh dapat nilai hydraulic radius sebagai 0.05 meter. So kemudian S diberi dalam soalan ialah 1 over 1000. Jadi 1 over 1000 kita boleh tulis 1/1000. Jadi kita juga boleh menulis sebagai S sama dengan 0.001. Okay, boleh? Kita masukkan dalam equation, kita boleh mengira kadar alir adalah 5.18 darab 10 kuasa negatif 3 meter padu per second. So yang ini saya harap awak boleh nampak pengiraan cross section area dan juga wetted parameter. Okey, so yang ini dalam keadaan trapezium. So awak kena tengok kita menggunakan English unit kerana dia adalah 4 kaki, 2 kaki, 8 kaki dan dia kata calculate slope of channel if normal discharge is 50 feet cube per second, channel is form unfinished concrete. So yang ini form unfinished concrete ni kita boleh tengok pada table. Tak apa, dalam soalan saya berilah dalam jawapan. Okay, cuma dia terbalikkan sedikit pengiraan. Dia nak apakah slope sekiranya kadar alir telah diketahui. Okay, jadi berdasarkan rumus yang kita ada, ini adalah rumus untuk SI. Oleh itu kita ubah sedikit. Kita akan gunakan rumus untuk British yang ini 1.49. Dan kita ubah kerana soalan ingin mencari apakah nilai slope. So kita ubahlah S kuasa 1/2 ni berapa. So kita tahu bahawa kadar cross section area dia adalah 12 kaki persegi, wetted parameter 9.66, hydraulic radius 1.24 kaki. Yang ini kita boleh kira 3 ni. Saya harap boleh berlatih sendiri. So then kita kata nilai N adalah 0.017. Betul? Ya. Yang slope tu maknanya kata dia standard lah. Kalau kiri dan kanan tu dia memang slope yang sama itu. Tak, sebenarnya slope tu bukan kiri dan kanan. Ini adalah cross section area. Sekejap saya tunjuk. Yang gambar tu adalah bentuk dia, cross section area. Itu. Dan yang dikatakan slope tu, dia kalau 3D dia tentu macam gitu kan. So slope tu yang kat sini. Okay, slope tu bukan angle. Tadi bentuk macam gitu. Slope tu bukan angle di sini tau. Boleh faham ke? Dia parit. Ni katakan ni longkang. Kan kita pasang longkang macam gitu kan? Okay. Okay, kalau kita tengok daripada tepi,
longkang kita tu dia kena ada gradient sikit, kena ada slope. Okey, saya faham. Boleh faham okey. Dia Faham. dia bukan bentuk ni punya angle. Okey, awak jangan salah faham. Okey, so yang ini adalah pandangan depan, slope tak nampak. Dia ke belakang lagi. Okey, boleh Dia menonggak ke belakang lah. Okey. Okay, kemudian kita kata setelah awak dah kira, awak boleh dapat nilai S adalah 0.00169. So, apa maksud ini sebenarnya? So, maksud ini ialah kalau kita tengok ni adalah per 10, per 100, per 1000, kita boleh faham maksud 0.00169 ni ialah channel should drop 1.69 feet for every 1000 feet length. Okay, maksudnya instead of awak cakap dengan orang, ni angle dia ni 0.00169 katakan. Yang tu jenuh juga orang nak ini. Okey, kerana apa? Ini adalah nilai S ni adalah nilai dalam tangent. Okey. So jadi maknanya awak kena tulis dalam bentuk ini sebagai jawapan. Kerana apa? Saya harap awak boleh refer balik nota dalam pembuatan yang rumus ni. Rumus asalnya kita anggap ialah tangent theta sama dengan S kan. Oleh itu nilai S tu adalah nilai tangent, bukan nilai dalam bentuk degree. Okay, sampel 3. Okay, dalam sampel 3 ni, kita kata kita ada rectangular channel in form unfinished concrete. Nanti saya berilah berapa N dia. Okay, dia kata normal flow rate adalah 5.75 meter padu per second. So maknanya flow rate dia kita dah tahu 5.75. S dia adalah 1.2%. Okay, so and then dia kata normal depth half of the width of the channel. So normal depth ni macam mana? Maksud dia apa? Maksud dia kedalaman air secara nyata. Kita tahu bahawa okay, yang ni tak diberi sebab soalan ni dia jadi open ended. Okay, so jadi apa yang awak boleh imagine kat sini ialah kita ada channel kita ada channel 4 segi macam gini. Lebar dia adalah B. Okey, tetapi kedalaman yang kita nak settingkan air tu, maknanya kita dah buat parit, kita tak boleh nak kita sebelum kita buat parit tu, kita kena tahu dia ni untuk mengalirkan air tinggi mana. Sebab tujuan kita buat parit tu kita nak alirkan air. Kalau air melimpah lebih daripada parit kita yang kita buat, maksudnya fail lah design. Jadi maknanya design ni dia kata dia nak buat parit ni lebar dia B, so ketinggian dia ni adalah B per 2. Maknanya separuh daripada lebar dan normal depth half of the width of the channel. Okay. Dan dia beri awak slope 1.2%. Okay. So jadi persoalan dia kat sekarang ni, kalau yang sebenarnya soalan saya tak tulis. Persoalan dia, kita kata kita cuba dapatkan apakah nilai B dan nilai Y sebenarnya. Maknanya kita cuba dapatkan untuk memenuhi kadar alir 5.75 ni, kita perlukan lebar yang berapa dan Y yang berapa. Tetapi ratio antara Y dan B ni mestilah separuh. Okay, soalan dia. Jadi apa yang kita buat, kita masih lagi menggunakan Manning equation. So kita ada yang inilah, AR 2/3 sama dengan NQS. So jadi apa yang kita buat sekarang ni, kita lukis. Katakan kita lukis parit kita 4 segi, lebar dia B dan tinggi dia Y ni adalah B per 2. So kita kira A adalah cross sectional area. So cross sectional area kita kata B darab B per 2. So kita ada B kuasa 2 per 2. So R adalah weighted parameter hydraulic radius. R adalah hydraulic radius. So kita kena kira weighted parameter pula. So weighted parameter kita kira B per 2 campur B per 2. So kita akan dapat 2B. So kalau kita bahagikan B kuasa 2 per 2 bahagikan dengan B per 4. So kita boleh dapat hydraulic radius sama dengan B per 4. B kuasa 2 per 2 bahagikan dengan weighted parameter 2B. Awak boleh dapat hydraulic radius B per 4. Okay.
So jadi kita masukkan A, cross section area kita dah dapat, R ni kita dah dapat. Kemudian kalau kita tengok rumus ni, kita ada lagi N. So N diberi dalam soalan kot. N kata below N kat sini dia kata unfinished form, unfinished concrete. So maksudnya kalau awak tengok di sini form unfinished concrete, so mungkin kita boleh guna 0.017. So awak ambil yang sini. Okay, so kemudian Doktor, N tu diberi ke doktor nanti kalau kata time exam? okey, dalam peksa memang kita beri. Sama ada saya beri sebagai appendix dekat dalam soalan tu, appendix tu ada table untuk N, atau saya beri straight je dalam soalan N sama dengan berapa. Okey, boleh So kita masukkan N tu 0.017 berdasarkan table tu. Kadar alih ni kita masukkanlah 5.75 dan slope ni kita masukkan 1.2%. Tapi macam mana cara nak masukkan 1.2% ni? Okey. So memang dia tulis 1.2%. So awak kena faham bahawa 1.2% ni kalau kita tulis dia adalah 1.2 per 100. Betul kan? So dia sama juga dengan 12 per 1000. Okay, jadi kalau 12 per 1000 dia akan jadi 0.012. So jadi awak masukkan nilai ini. Kerana kalau awak tengok ini dia adalah 1.2%, dia seolah-olah dia buat perbandingan, dia menurun 1.2 bagi setiap 100 meter. Jadi kita bahagilah. Jadi tangent adalah tangent theta sama juga dengan y over x. So jadi kita bahagikan 1.2 per 100. So kalau awak tekan kalkulator awak boleh dapat 0.012. Okay, boleh So jadi walaupun nombor tu diberi dalam bentuk percentage, awak kena pandai untuk mengisi awak perlu pandai untuk mengisi nilai S di sini. Okay, boleh Betul, sebab kita beri 0.012. Awak jangan masukkan 1.2 pula kerana peratus ini memberi maksud per 100. Okay, so masalahnya ialah di sini kita kata untuk mendapatkan nilai B, ni adalah B kuasa 2. Ini adalah B kuasa 2 per 3. Okay, so dan AR ni pun ada nilai. Okay, AR kuasa 2 per 3 ni kita masukkan B square per ni, kita ada B per 4 kuasa 2 per 3. Okay, dan hasil daripada awak mengira N, Q dan S ni, awak boleh terus dapat 0.892. Jadi equation yang tertinggal adalah ini, B kuasa 2 per 2, B per 4 kuasa 2 per 3. Kita besarkan. Okay, B per 4 kuasa 2 per 3 sama dengan 0.892. Okey, di sini apa yang berlaku ialah awak kena menggunakan kaedah trial and error. Yang sebenarnya dia tidak ada, daripada sini awak tidak akan dapat jawapan B sama dengan bla 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 bla. Okey. Susah nak dapat kerana dia ada kuasa 2 per 3. Apa yang perlu awak buat adalah awak buat trial and error. Trial and error method. Okay, macam mana nak buat trial and error method? Even dalam peperiksaan pun, apa yang awak perlu buat ialah awak try untuk beri nilai B. So awak teka je. Okay, katakan agak-agak lah B sama dengan 1. So kalau awak kira B dengan 1, masukkan dalam equation yang ini. Okay, so mungkin awak dapat dia kecil sikit lah, mungkin dapat 0.57. Jadi 0.57 tak sama dengan 0.892 kan. So kalau tak sama, kita naikkan. Okay, mungkin B sama dengan 1.5. So kira lagi dengan kalkulator. Mungkin dia dapat 0.78 pula. Dia still tak sama dengan 0.892. Dan
awak mungkin masukkan B sama dengan 2.0. So mungkin awak dapat besar sikit, 0.97 katakan. Oh, so dia still tak sama dengan 0.89. So tapi awak nampak nombor dia dah lebih besar, nombor ni dah lebih kecil. So mungkin awak kena go through sikit lah yang tengah-tengah ni. So awak check lah 1.6, 0.7, 0.8. So kalau dapat 1.7, kecilkan lagi 1.71, 72 dan insyaAllah awak boleh dapat 7.16. Once awak dapat 1.76, awak bolehlah dapat nilai Y kerana Y adalah separuh daripada nilai B. So awak boleh dapat 0.88 meter. Okey, boleh ke sampai setakat try and error ni? Boleh kata. Okey, so maknanya dalam peperiksaan pun awak kena buat try and error ni. Okey, Doktor, kalau interpolate boleh ke? Yang sebenar kalau dekat maknanya ada komputer, ada Excel ke apa, boleh interpolate sebenarnya. Tapi kita kata kalau dalam sebab ini dulu kalau tak ada PKP, tak ada COVID ni, memang kena jawab dalam final exam, dalam test kan. So interpolate boleh, tak kisah. Memang boleh pun. Okey doktor. Okey. Tapi maksudnya cara yang paling mudah sebab dalam scientific calculator awak tu, awak boleh setkan equation. And then awak tinggal beri je. B sama dengan berapa, tekan, tak sama. B sama dengan berapa, tekan, tak sama. Sebenarnya boleh. Okay, cuma saya tak berapa mahir yang itu. So cuba buat tengoklah YouTube ke apa manual penggunaan scientific calculator tu. Boleh tak cara yang macam mana buat. Okay, so boleh okay, so jadi saya harap awak dah mula nampak bahawa di dalam final exam nanti mungkin akan ada pengiraan menggunakan trial and error. So awak buat. So andai kata secara online awak nak buat pengiraan ini dengan menggunakan Excel pun boleh. So Excel awak buatlah. Lepas tu awak sort je nombor 0.001. Tapi yang paling senang teka je lah dulu. Teka 1 berapa, 2 berapa. Kalau katakan range tu dah lebih. So buat dengan Excel range yang tertentu sahaja. Tak payahlah awak buat semua. Kerana kemungkinan ada soalan dulu pernah dia dalam sekitar 8 point something. So kalau 8 point something, kalau awak buat 0.001 punya interval daripada 0.001, 0.002 dalam Excel nak sampai ke angka 8 tu jenuh jugalah. Excel awak tu panjang jugalah ke bawah. Okay, so so yang ni kita pergi kepada contoh yang keempat pula. So sama je, saya cuma nak terangkan berkenaan dengan trial and error method. So katakan kita still lagi menggunakan rectangular channel. Okay, sama lebih kurang dengan example 3. So the final width was set at 2 meter. Okay, kali ni dia dah beri awak lebar, dia dah beri. Untuk soalan yang nombor 3 ni lebih kurang sama. Soalan nombor 3, lebar dengan tinggi tu tak diberi. Okay, tetapi dalam soalan nombor 4, lebar diberi. Dan maximum discharge is 12 meter cube per second. So kadar alir pun kita kata maksimum telah diberi. So soalan dia find the normal depth for this maximum discharge. Maknanya kita nak agak apakah kadar alir, berdasarkan kadar alir yang diberi, apakah ketinggian air yang berlaku. Kerana apa? Kita tahu bahawa dia ketinggian air, kalau kita kata dia terlalu ideal, mungkin awak just ambil area dekat sini. Okay. Bahagikan dengan kadar alir. Awak had laju awak still tak tahu lagi kan. Okay, so jadi maknanya menggunakan rumus Q sama dengan AV pun awak tak boleh nak dapat. Sebab A pun tak lengkap, V pun tak diberi, dia hanya beri kadar alir. Okay. Tetapi dia beri awak dalam keadaan parameter yang sama dengan 3. Maksudnya N yang sama, Q tak sama, tetapi slope adalah slope yang sama. Jadi apa yang awak nak buat? Kita kata tujuan soalan ini ialah pertama kita nak predict berapa tinggi Y ini, kerana kalau kita dah tahu Y ni sama dengan 2 meter katakan, oleh itu kita kena bina parit mungkin tinggi 3 meter. Kerana kita nak save andai kata berlaku
banjir kilat ke apa, so air boleh naik, maksimum 2 meter tu berjaya dilepasi oleh longkang tersebut. So kita guna rumus ini, yang saya katakan kebanyakan ada engineer yang dia lebih prefer guna rumus ini kerana left hand side ni akan lebih kepada geometrical properties untuk open channel kita, dan di sebelah kanan lebih kepada flow properties. Okay, dalam soalan ini kita akan play around dengan nilai design of open channel kita. So jadi kita kira jalan kerja dia lebih kurang sama. So maknanya kita boleh mengira apakah cross sectional area kita 2y, yang ini kita boleh dapat. Weighted parameter kita boleh dapat 2 campur 2y, oleh itu hydraulic radius kita boleh dapat 2y per 2 campur 2y. Okay, lagi complicated yang ini. So jadi kemudian diberi nilai n 0.017, Q ni diberi 12 meter padu per second, dan S ni kita beri tadi 1.2%. So kita tukar menjadi 0.012. Kita kira kita dapat 1.862257. Jadi kita masukkan dalam equation, kita boleh dapat nilai ni 2y darabkan dengan 2y per 2 ni sama dengan 1.87. So cara straightforward kita nak dapat y sama dengan berapa ni agak sukar. Okay, mungkin boleh buat, tapi saya tak buat cara itu. Saya cuma propose kepada awak kita menggunakan cara try and error. Okay, try and error yang macam saya nyatakan tadi lah. Maksudnya awak masukkan satu-satu, kira dan sebagainya. Okay, so yang ini pun sama juga. Kita teka nilai y ni 111 dan akhirnya awak boleh dapat nilai y adalah sekitar 1.348 meter. So yang ini ada contoh kot. Okay, so ini bagi mereka yang nak cuba di rumah untuk menggunakan Excel, saya rasa awak pun boleh faham lah. Awak rearrange, awak tulis equation awak pada Excel, and then awak masukkan nilai 1.101 agak-agak, tapi 1.35 dia dah menghampiri. So saya cuba detailkan lagi. Saya ambil sekitar 3435. So saya buat 1.341 terus. Okey, sekitar 1.348 dapat 1.8622. Dapat apa sama tak? Ni adalah 1.8622. 57 tu saya tak compare lah. Ni 12257 saya rasa cukup lah sampai ni. Kerana nak dapat ni dah 668622 919. Ini 862257. Tak apalah, kita anggap ini dah almost accurate lah. So jadi saya ambil nilai 1.348 sebagai nilai y. Okay, sampai sini okey ke? Excel awak dah boleh guna ke? Dah pernah guna ke untuk buat equation? Dah ada pengalaman kan? Okay lah. Okey, so Boleh kata, boleh. Okay, boleh. Maknanya awak faham lah. Kalau anda kata tak dapat nak kira straightforward dengan equation, so awak boleh guna cara try and error. Nak guna Excel pun boleh. InsyaAllah kita punya test semua sekali online ni. Boleh. Okay, boleh. Terima kasih. Okay. So kemudian kita kata yang ini adalah nota tambahan berkenaan dengan beberapa nota lah. Maksudnya kadang-kala ada setengah buku, kerana yang ini secara praktikalnya mungkin dipakai, iaitu kita kata kita akan simplify. Kalau kita tengok kat sini, rumus untuk kadar alih, kalau untuk SI unit 1/n AR kuasa 23 S 1/2. Tetapi kalau kita nampak di sini, satu constant, n pun akan constant. Maknanya kita boleh agaklah jenis parit yang kita nak ada. So cross section area pun almost constant, dan hydraulic radius pun almost constant. Sebab apa? Alasannya ialah kalau katakan kita kerja dekat JKR atau sebagainya, kita nak buat parit, kita kata jarang kita menggunakan pelbagai design. Kita akan guna, at least mungkin kita akan prepare 3 design utama aja. Kita kata mungkin yang small, yang intermediate, medium size dan juga yang paling besar. Jadi 3 size tersebut by right sebenarnya kita dah boleh dapatkan keseluruhan nilai ini dengan betul. Maksudnya nilai ini akan menjadi constant. Itu sebab kita kata setengah buku teks dia akan simplifikan lagi equation ini, dan dia beri awak ni sebagai nilai K, conveyance value. So maknanya conveyance ni adalah yang sebenar adalah
simplification daripada nilai ini. Kerana apa? S ini kita tidak jadikan dia constant kerana bentuk parit adalah sama. So JKR pun dia tak adalah sampai 20 bentuk. Dia sekurang-kurang 3 je. Saya silap 2 je. Saya silap sama je. Kan, kalau kita tengok batu orang buat apa channel dekat KL tu, sama ada kawasan perumahan mungkin yang kecil sikit. Kalau yang besar tu paling besar itulah. So jadi maksudnya geometrical parameter tu almost the same. Dah boleh dapat. Itu sebab dia jadikan constant. Tetapi slope akan berbeza mengikut tempat. Kalau tempat ni rata, mungkin kita kena dalamkan slope. Kalau tempat tu dah bukit, so bukit tu lah akan menjadi slope dia dan sebagainya. Oleh itu, sesetengah buku dia akan dia menulis kadar alih ni sama dengan K darab S kuasa setengah. Di mana nilai K ni adalah nilai constant kita geometrical parameter sesuatu open channel. Okay, yang ni lah. Okay, tapi yang paling terbaik sebenarnya masih lagi circular section. Okay. So yang ni saya ambil daripada buku je lah. Okay, yang ini maksudnya rumus untuk awak semak balik berkenaan dengan area, berkenaan dengan weighted parameter, hydraulic radius dan sebagainya untuk pelbagai bentuk. Okay, cuma kadang-kala jangan terlalu strict dengan rumus. Kerana rumus ni kadang-kadang dia refer kepada buku teks tu punya keseluruhan equation. So mungkin buku teks ni contohnya dalam segitiga ni, okay, awak jangan maknanya jangan gelabah sangat lah. Ada Z sama dengan 1 pula kat sini, yang ini apa. Okay, yang Z sama dengan 1 ni yang sebenarnya dia nak tunjuk tangent ni, 45 ni, tangent 45 sama dengan 1 kan. So jadi dia buat sini 1, sini pun Z sama dengan 1. Kerana dalam buku teks ni nanti dia beri satu soalan tutorial, dia beri tak ada angle tapi dia buat Z sama dengan 2 pula. Jadi awak kena faham lah, awak kena cari tangent dia, Z sama dengan 2 adalah sama dengan ini. So jadi saya harap awak tidak terikat sangat dengan rumus, kerana awak dah tahun akhir, awak boleh manipulate ataupun awak boleh guna pelbagai jenis rumus yang awak tahu untuk menyelesaikan masalah. Yang paling penting awak boleh alert tentang tentang rumus asal sesuatu sesuatu penyelesaian masalah. Jadi walaupun bentuk segitiga ni awak tak tahu, awak kiralah luas dia, darabkan dengan weighted parameter dia, and then awak dapat hydraulic radius. Okay, ini untuk trapezium dan ini untuk semicircle.